Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Taslawat insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad صلاة تفتح لنا أبواب الرضا وتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر وتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan baca ilmu kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Apa khabar semua pada tengah hari yang mulia ni? Semua sihat ke? InsyaAllah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf banyak bulan lepas tak dapat hadir kerana dapat orang baru lah. Bukan bini baru. Dapat orang baru lah, baby baru. Jadi insyaAllah kita sambung balik. Pada last bulan sebelum ni kita dah cerita berkaitan dengan sejarah doa iftitah kan? Jadi walaupun yang lepas kita nak tanya balik lah tentang sejarah dia kan? Doa iftitah ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita sebutkan dulu insyaAllah. Dia boleh baca untuk sembahyang sunat ataupun sembahyang fardu, kecuali sembahyang jenazah sahaja. Baca sembahyang jenazah, kita jadi jenazah balik. Maka tak boleh lah. Bukan tuntutan dia baca pada solat jenazah. Doa iftitah yang kita baca hari ini ada dua riwayat. Sebenarnya banyak riwayat, tapi kenapa dua riwayat ni yang dipilih? Ini kerana yang pertama, ini di antara yang terbaik. Yang terbaik pula kenapa? Ada riwayat yang Nabi baca, ada riwayat yang Nabi akui apa yang dibaca oleh sahabat. Baik, sebelum tu nama lain bagi doa iftitah ni nama apa? Disebutkan sebagai doa tawajuh. Tawajuh ni maksud fokus. Kerana di padanya ada terdapat perkataan wajah tu. Ya Allah, aku menghadapkan wajahku. Tapi wajah sajakah kita menghadap Allah? Tak. Menghadap Allah dengan apa anggota badan kita dan hati kita lebih utama. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk wajah tu maksudnya fokus. Ya Allah, aku sedang menghadap kepadamu. Maka di sini kata para ulama sufi, kalau boleh waktu sebut jangan kita galik, jangan leka. Fokus sungguh. Kerana kita sebut menghadap Allah tapi hati teringat nak makan apa, sik kandar ke cakote apa lagi. Teringat macam-macam. Jadi bagi ulama sufi, mereka dikira waktu sebut kalau ada macam tu sudah dikira tipu Allah Subhanahu wa taala. Ni bahaya. Tipu Allah Taala ni bahaya. Hatta dalam sembahyang pun dikira tipu, boleh dikira sebagai tipu Allah bagi para ulama sufi. Baik, tadi kita sebut riwayat yang kita baca ni ialah ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, siapa yang baca? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang baca? Nabi ke sahabat baca? Kalau sahabat baca, kenapa kita baca? Sudah. Tu soalan perangkap tu.
Ada seorang pakcik tu, "Ustaz, kalau Nabi tak baca, kenapa kita baca?" Oh, power soalan dia. Jadi kita tanya balik, "Ji, apa takrif hadis?" Hadis ha. Ada bawah itu pula. Hadis. Hadis ni mesti ada takrif dia. Kullu ma udifa ila Nabi SAW min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Setiap apa yang disandarkan kepada Nabi SAW, sama ada Nabi bercakap ataupun Nabi buat ataupun Nabi ikrar, mengakui. Maka dalam hadis ni, sahabat ni, riwayat Sayyidina Ibn Umar sebutkan bahawasanya ketika sedang solat dengan Nabi SAW, tiba-tiba ada seorang lelaki lepas angkat takbir, dia pun baca kuat, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca kuat. Maka sahabat dengar, Nabi pun dengar. Habis solat, Nabi tanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang baca doa tadi tu? Bangun cepat mengaku. Nabi tak kata macam tu. Maka sahabat tadi pun mengaku, "Saya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Ajibtulah." Aku kagum dengan ucapan tadi tu. Futihas laha abwabus sama'. Telah dibukakan bagi pembacanya pintu-pintu langit. Jadi Nabi mengakui tersebut. Perkataan Nabi, aku kagum, tu mengakui. Maka bila mengakui termasuk daripada hadis. Maka kita kalau baca sunat dapat pahala. Jadi yang Allahu akbar kabira, riwayat yang pertama sahabat baca. Kelebihan dia apa dia? Dibukakan pintu-pintu langit. Ni macam tengok Zuhur ni. Zuhur ni bila azan saja dapati bahawasanya Nabi SAW sembahyang sunat sebelum Zuhur 4. Maka sahabat tanya Rasulullah, "Kenapa kami dapati engkau tak pernah selalu sembahyang ni?" Kerana pada waktu ini dibukakan pintu-pintu langit. Maka aku suka diangkat amalan dalam keadaan aku sembahyang. Maka sekarang kita pun mudah-mudahan kuliah macam ni, kata para ulama majlis ilmu ni salah satu tempat doa mustajab. Apatah lagi waktu Zuhur, insya-Allah. Lebih mustajab lagi hari Rabu. Kenapa? Kalau tuan-tuan dan puan semua pergi ke Madinah, dia ada Masjid Fatah. Ketika mana Nabi sedang duduk bermunajat pada malam tersebut, pada perang Khandaq tahun ke-5 Hijrah. Antara Zuhur dan Asar hari Rabu. Sekarang sekejap lagi. Maka ketika tersebut Nabi SAW tersenyum. Dekat-dekat dengan antara Zuhur dan Asar, Nabi tersenyum. Maka ditanya, Nabi beritahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kita akan menang dalam perang Khandaq. Maka di antara waktu mustajab juga pada hari Rabu, antara lepas Zuhur lepas Asar. InsyaAllah. Jadi riwayat yang kedua yang Nabi baca, wajjahtu wajhi alladhi fataras samawati wal arda hani, sampailah habis. Maka apa Allah SWT, para ulama mazhab Syafi'i gabungkan riwayat pertama, riwayat yang kedua. Maka terhasillah doa iftitah yang kita baca pada hari ini. Sebenarnya dalam doa iftitah yang kita baca hari ini bukan ada doa pun. Ni kita ulang balik ni kelas yang sebelum ni. Saya pun tak ingat bulan apa. Bukan ada doa pun. Tapi kenapa kita panggil sebagai doa iftitah? Soalan cepu mas walaupun tak ada mas. Kenapa? Ingat tak? Kita baca hari ni Allahu akbar kabira sampai habis, bukan ada doa pun. Tapi kenapa dipanggil sebagai doa? Ini sejarah dia. Dalam buku tu kita dah sebutkan kerana Nabi SAW ada satu sekali Nabi pernah baca doa. Lepas angkat takbir, Nabi pernah baca doa. Allahumma aghsil khataayaya min bis-salji wal barad wal ma. Allahumma naqqini khataayaya, Allahumma ba'atta khataayaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Lebih kurang doa tu ada dalam buku kita tu. Ya Allah, engkau bersihkanlah dosaku ni ya Allah, seperti mana engkau bersihkan pakaian yang kotor. Engkau jauhkan aku daripada dosa seperti mana engkau jauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, engkau bersihkanlah dosaku ni dengan air salji dan juga air sejuk. Sungguh-sungguh Nabi minta supaya diampunkan dosa, sedangkan Nabi ni orang yang maksum, terpelihara daripada dosa. Maka disebabkan itu Nabi pernah baca doa sebut yang ada perkataan Allahumma yang bermaksud doa. Disebabkan Nabi pernah baca dan kita pun baca tak doa tu? Doa tadi tu masa sembahyang kita baca Allahu akbar kabira kan?
Walaupun kita tak baca doa tersebut, tapi Nabi pernah baca, maka ia tetap juga dipanggil sebagai doa iftitah. Dalam apa Allahu Akbar kabira sampailah habis, tidak ada doa. Tapi dipanggil doa sebab berdasarkan apa yang Nabi baca. Yang ada apa dia yang kita baca ni? Yang ada ialah ikrar, pengakuan. Ada 4 pengakuan masa doa iftitah yang kita baca, yang kita mengaku kepada Allah Ta'ala. Pertama, kita mengaku Allah Ta'ala berkuasa dengan ucapan kita, wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Pertama, kita mengaku Allah Ta'ala berkuasa menciptakan langit dan juga bumi. Yang kedua, kita mengaku kita tak mau buat syirik dah. Wa ma ana minal musyrikin. Ya Allah, aku janji tak mau buat syirik dah. Yang ketiga, kita berjanji dengan Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Janji kepada Allah, solat kita, ibadah kita ni, perbuatan kita, percakapan kita ni kerana Allah Ta'ala. Tiba-tiba habis sembahyang curi ke seorang, tiba-tiba habis sembahyang kutuk orang pula. Tak asal janji je, baru nak buat semua ni kerana Allah. Habis sembahyang Allah derungkaikan pula. Yang keempat, kita janji apa? Wa ana minal muslimin, pada ayat yang terakhir, berjanji untuk kita nak sentiasa serahkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan takut, urusan kita di Allah Ta'ala susun. Kita buat kerja kita sebagai hamba, serah kepada Tuhan. Rezeki ke sebagainya Tuhan susun, yang penting buat kerja. Jadi ada apa? 4 pengakuan yang ada dalam doa iftitah. Kalau kita nak rungkaikan lagi, bolehlah. Satu syukuran. Contohnya lagi, doa iftitah ni di expired bila? Expired lah. Tak boleh kita baca, luput fadilat, fatal fadilah, bila kita dah mula baca a'udzubillah. Kenapa? A'udzubillah ni guru dia pasangan dengan bismillah. Allahu akbar, a'udzubillah minasyaitanir rajim, ataupun bismillahirrahmanirrahim. Fatal fadilah, kalau baca lagi doa iftitah, luput fadilat. Dia dipanggil terus mula dengan Allahu Akbar kabira. Seperti mana apabila khutbah Jumaat, terus mula dengan alhamdulillah. Hari raya Allahu Akbar, khutbah hari raya. Jadi di sini, kalau siapa yang sebut bismillah ataupun a'udzubillah, maka luput fadilat, tak payah baca dah, kecuali dia tersilap. Nak sebut Allahu Akbar, terbaca bismillah, maka dia boleh patah balik. Yang kedua, tak boleh baca doa iftitah lagi bila? Apabila kita sudah duduk. Contohnya, ada makmum yang datang lewat, imam sudah duduk tasyahud akhir, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar, duduk. Imam bagi salam, dia bangun saja, habis waktu dia, expired. Tak boleh baca dah doa iftitah. Selagi mana belum duduk, maka boleh baca. Imam duduk tasyahud akhir, dia pun angkat takbir, Allahu Akbar. Dia tak duduk boleh ke? Ataupun syarat dia kena duduk? Ataupun dia tak masuk solat gitu? Dia sudah solat tu, sebab dah mula takbir, cuma dia tak dapat pahala ikut sama dengan imam. Jadi dia tunggu je. Dia tahu, kalau aku duduk lagi, habislah iftitah aku ni. Maka dia diri je, tunggu sampai imam bagi salam. Lepas imam bagi salam, dia Allahu Akbar kabir. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang penting jangan duduk. Itu segi hukum banyak lagi lah. Kalau kita nak perincikan dari sudut fiqh ni, banyak lagi lah perincian dia lah. Apa lagi? Sembahyang kalau dah lewat, jangan baca doa iftitah. Kalau baca juga, tu imam dah baca surah lah, Bismillahirrahmanirrahim, ara'aytal ladzi yukadzibu biddin, dia Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah. Baca berat lambat. Imam dah nak rokok, dia pun nak rokok sekali, boleh ke? Tak boleh. Kamu sudah memulakan dengan perbuatan sunat. Jadi kamu kena baca Fatihah sekadar mana doa iftitah yang kamu baca, anggarkan. Jadi tengoklah, kalau kita ni jenis baca laju, kalau dah terlewat, boleh baca yang sekarat, Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu kalau terlewat lah. Ni kalau tak terlewat, jangan duk potong pula. Awak ustaz baru beritahu, kami duk baca panjang-panjang ni, satgi nak baca pendek pula. Matlamat mengaji bukan nak kurangkan amalan,
Selamat ngaji nak bagi tambah amalan. Sana insya-Allah ada soalan. Tak ada soalan saya tanya. Jangan tanya. Okay. Nanti tu. Ya, jadi habislah 10 minit kan cerita bab ni. Masya-Allah. Duk ingatkan sekali lalu je sebab dah terang dah itu. Tapi tak apa nah. Dia ulang-ulang ni dia takrar. Tasabbut boleh ingat lagi kuat. Baik, kita tengok seterusnya tajuk tentang rukun sembahyang. Muka surat 50. Sembahyang kita ni ada rukun sembahyangnya ada 13. Ataupun ada ulama kata 17. Beza ada kat mana? Bezanya pada tamakninah. Tamakninah dalam sembahyang ni ada 4 tempat. Yang pertama tamakninah ketika rukuk. Yang kedua ketika i'tidal. Yang ketiga ketika sujud. Yang keempat ketika duduk antara dua sujud mesti ada tamakninah. Jangan sembahyang laju. Dia rukuk pun macam spring tu. Ataupun sujud laju sangat. Nabi kata dalam sembahyang ni jangan tiru seperti mana macam beberapa binatang. Macam ayam ataupun burung macam mana? Ataupun burung. Laju patuk mereka. Jadi ada sembahyang laju sangat. Ayam pun terkejut, aku pun tak laju macam ni. Kan? Burung pun terkejut, laju pergi pada aku. Jadi ada binatang-binatang yang Nabi kata jangan tiru macam binatang dalam solat kita ni. Baik. Jadi saya sebut apa tadi? Ada para ulama sebutkan rukun solat ada 13 ataupun 17. Beza dia kat mana? Kalau 13 maksudnya 4 tamakninah tu digabungkan sekali. Rukuk serta tamakninah. Kalau dikira 17, rukuk satu, tamakninah ketika rukuk. Jadi pecah. Jadi 17. Ada yang kata rukun solat ni 18. Tapi ini pandangan yang lemah. Iaitu bila yang ke-18 mereka kata wajib niat untuk keluar solat ketika membagi salam. Tapi ini pandangan yang lemah dan bahaya. Bahaya macam mana? Dulu saya amalkan. Apa dia? Syarat dia kalau kita nak niat keluar solat mesti serentak masa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja aku nak keluar solat. Kalau terawal batal sembahyang. Dan kalau terlewat batal sembahyang juga bagi mereka yang mengatakan wajib selesaikan. Maka para ulama kata elok tinggalkan. Bukan senang dulu saya punya kita nak amalkan. Gaya nak bagi salam terniat awal. Ulang balik sembahyang. Tu bab niat je. Detailnya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Baik. Sekarang kita nak tengok satu persatu. Pertama rukun solat ni yang pertamanya melibatkan qalbu, hati. Satu saja itu niat. Itu niat. Jadi mazhab kita ni kalau tak niat tak sah. Mazhab Hanafi tak niat sah, tapi tidak sempurna amal ibadah mereka ni. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti akan diperincikan bab niat. Yang kedua rukun qauli, perkataan. Mesti wajib baca. Ada masa saya di Mesir tu ada seorang datang kepada Syekh Yusri. Tak silap saya dia sebut, Syekh saya ni tak sembahyang hampir ketika umur saya dekat 50 tahun lebih lah. Kenapa tak sembahyang? Banyak nak kena baca. Jadi saya tak tahu semua. 5 aja nak kena baca yang wajib. Yang pertama apa? Mesti sebut ni takbiratul ihram. Satu. Yang kedua surah Fatihah. Yang ketiga membaca tasyahud. Yang keempat selawat kepada Nabi SAW dalam tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat. Yang kelima memberi salam. Ini namanya 5 rukun qauli. Sebab sembahyang kita ni ada perbuatan, ada percakapan. Ada perbuatan. Kalau percakapan kita ni tak berapa, baca pelan-pelan, insya-Allah dia bentuk percakapan yang baik luar solat. Dalam sembahyang ada tamakninah, rukuk, i'tidal semua ni. Dia membentuk akhlak yang baik di luar solat. Jadi 5 rukun ni ada 2 pula syarat. Syarat yang pertama mesti melafazkan perkataan. Buka mulut, gerakkan lidah, melafazkan perkataan. Kalau orang dia sembahyang, dia angkat takbir, sah tak sembahyang dia? Ni angkat tangan ni hukumnya apa? Sunat ke wajib? Yang wajibnya ni sebut sebab qauli, perkataan. Tak kira lah dia pakai mask ke, dia pakai topeng ke, pakai apa pun. Kalau pakai, dia mesti, kalau dia tu orang yang sihat, mulut pok-pek, main sembahyang senyap, tak jadi. Dia mesti buka mulut. Dan ucapan takbir sebut. Yang kedua apa? Syarat dia mesti dengar di telinga dia sendiri, bukan dengan telinga orang lain.
Jadi kalau contoh yang pertama, dia angkat takbir. Tunduk. Mulut tak buka pula. Padahal luar semayang dia kaki sembang, pok pek, tak sah semayang dia. Kecuali yang sah apa? Orang bisu. Dia bisu pun dia kena buat syarat, buka mulut. Yang seterusnya perkataan sebab mesti dengar di telinga kita ni. Ustaz, saya baca tadi bunyi trailer ataupun bunyi bas ataupun bunyi kereta api, bunyi handset orang sebelah, bunyi mic ustaz kuliah. Salah mic juga. Jadi dia panggil baca tu ikut pada andaian kita. Kita andaikan waktu kita tenang, dengar apa yang kita baca, maka kalau dengar sah. Jadi ada orang dia bagi salam, Assalamualaikum, pusing muka je. Ini bukan senaman, dia mesti sebut. Pusing muka hukumnya sunat. Yang penting dia rukun qauli, mesti sebut assalam, mesti ada alif lam, Assalamualaikum. Yang lain tu kata Imam Nawawi dalam kitab Azkar, tasbih yang lain, subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim, rabbighfirli, dan tasbih yang lain, bacaan yang lain hukumnya sunat. Dan kalau boleh semua perkataan zikir kita ni hendaklah dia pendengarkan di telinga kita ni. Ni yang paling baik, afdal sekali. Dalam sembahyang ni adalah volume dia. Yang paling baik bacaan tersebut dengar di telinga kita. Yang dikira masih lagi baik kalau orang sebelah kanan kiri kita ni dengar. Atau orang datang orang kedua ketiga dengar, makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terganggu dah, makruh. Teruk lagi satu surau dengar, Bismillahirrahmanirrahim, macam dia seorang sembahyang, kacau habis orang. Maka bila ganggu orang sembahyang, walaupun dia tengah baca Quran, kita sembahyang, orang baca Quran sebelah kita, tapi mengganggu orang sembahyang, maka boleh jatuh hukum haram. Tu kalau baca Quran, kalau memang racun, Alhamdulillahirabbil alamin arrahim, ma asyhadu an la ilaha illallah, dia campur habis. Jadi lagi kacau orang sembahyang tu. Jadi tuan-tuan, ada seorang dalam satu kuliah tu kata, Ustaz jangan kata kat saya. Saya bila saya kata tu, Ustaz kata baca jangan ganggu orang. Suara saya ni Ustaz memang macam tu dah kuat. Kita sebut hukum, dia kata kita kata kat dia, saya tak boleh ubah dah Ustaz, suara saya ni memang kuat. Saya kata macam ni, Haji dah cuba try untuk turunkan volume, tak boleh Ustaz. Dia tak boleh. Macam ni Haji, bulan depan kita jumpa, kita nak tengok Haji mesti praktik volume, turunkan volume suara. Tak ada, jumpa bulan depan, minggu depan jumpa. Rupanya boleh Ustaz. Dia duduk abang kata saya tak boleh nak seluar suara saya ni. Semayangnya mesti kuat. Jadi belum try, belum tahu. Try dulu. Seterusnya perbuatan dalam semayang ada 7. Tadi apa? 1 niat, 5 rukun qauli, 6 dah. Sekarang perbuatan dalam semayang. Yang pertama qiyam, wajib diri. Kalau siapa yang dia mula-mula diri, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tak larat, baru duduk. Rakaat kedua larat pula, diri pula. Walaupun asal tak larat, duduk pula. Itu namanya berdiri apabila mampu. Wajib diri kalau semayang fardu. Yang kedua rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, ni perbuatan. Jadi kalau kita rukuk tak baca, sah tak semayang kita? Macam tak yakin je, angguk-angguk kan ni. Ada yang geleng, ada yang angguk. Sah, beri yakin sikit insya-Allah. Jadi sujud dia perbuatan, duduk antara sujud perbuatan. Kalau kita baca, maka tambah pahala sebab hukumnya sunat. Tapi sekali jangan tinggal pula. Dia rokok saja, main kepala aja, tidak aja. Bacaan tak dah, dia kata sunat. Tak kena dengan matlamat mengaji. Semayang ni zikir, nak bagi tambah banyak pahala, nak bagi banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Jangan sunyi zikir kita, solat kita daripada ingat kepada Allah Subhanahu. Banyakkan zikir. Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi semua tersebut kita akan perincikan. Yang keempat, duduk yang tumaninah, dan juga duduk untuk tasyahud akhir. Jadi semua ada 7 perbuatan. Kemudian rukunnya ada maknawi tersirat. Terdapat satu sahaja, iaitu tertib. Mesti ikut peraturan dia. Kata Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah seperti mana kalian melihat aku solat. Kita tengok kan Nabi solat?
Kita tak tengok Nabi solat, tapi kita tengok pewaris Nabi SAW solat. Jadi hari ni pewaris Nabi pun hampa nak komen. Hampa nak cerca ke sebagainya. Tapi itulah tanda-tanda akhir zaman. Moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah. Sesana ini bab tentang rukun solat. Jadi semua ni kita akan perincikan satu persatu sampai habis. Sekarang kita nak masuk bab niat. Niat dalam mazhab Imam Syafi'i tadi kita sebut hukumnya wajib untuk nak sahkan amal ibadah. Mazhab Hanafi tak niat sah sembahyang, tapi tidak sempurna. Jadi niat ni dia mesti disertai dengan perbuatan. Ada orang kata, ustaz, kami daripada office tadi nak turun ke surau ni memang kami nak sembahyang zuhur lagi. Jadi sekali nak sembahyang angkat takbir je. Tak perlu niat dah. Tak perlu lintaskan di hati dah. Kenapa perbuatan macam tu? Itu namanya azam. Azam ni dia terlewat sikit daripada perbuatan. Ya Allah, tahun ni aku berazam, ya Allah nak buat korban. Korban sampai lagi masa? Belum lagi. Haji, ya Allah kalau aku ada kemampuan aku nak pergi haji. Belum lagi sampai, belum lagi dia pergi sana. Tapi dia azam. Tapi kalau niat mesti terus disertai dengan perbuatan. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Berkehendak nak buat, terus buat. Kecuali dalam bab puasa. Bab puasa ni maghrib saja masuk, kita boleh niat nawaitu sauma ghadin. Padahal puasa lepas subuh. Allahu Akbar. Kalau bukan marah nah. Ter. Jadi apa? Itu cerita bab niat lah. Kalau tengok dalam kitab ni kita masukkan hadis. Kita baca sikitlah. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tengok terjemahan dia. Kata Nabi SAW pada rangkap yang pertama, sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Rangkap yang pertama. Rangkap yang kedua, setiap orang itu diberikan ganjaran berdasarkan apa yang dia niat. Sama ke lain? Kalau lain, lain kat mana? Ejaan dia, sebutan dia. Lain kat mana tuan? Apa beza dia? Rangkap pertama, rangkap kedua yang saya bacakan hadis tadi tu. Ini kata para ulama, hadis Nabi ni walaupun pada zahir pandangan kita nampak macam sama, tapi tidak sama. Sesungguhnya rangkap pertama, setiap amalan diperlukan niat. Itu amalan apa ni? Amalan yang melibatkan syarak, sembahyang, puasa. Ada tak perlu niat? Beriman kepada Allah Ta'ala, nak zikir tak perlu niat. Nak buang najis, depan rumah kita tu kucing berak. Sahaja aku buang najis tak kucing untuk hilangkan bau busuk. Niatkah? Tak perlu niat. Dia automatik memang niat kita nak hilangkan bau. Ya Allah, aku berzikir ni, ya Allah nak ingat kepada Allah. Tak perlu. Sebab dia memang semula jadi tu, automatik. Tapi yang melibatkan ibadah, sembahyang semua ni, puasa, kena niat. Rangkap yang kedua, nak menunjukkan nanti kita akan dibalas di akhirat berdasarkan apa yang kita buat, walaupun tak mampu nak buat. Ya Allah, selepas zuhur, selepas solat lagi, aku niat nak belanja kawan-kawan dengan hati yang tulus, ya Allah. Tiba-tiba dia terlupa, maka nanti dia akan diberikan ganjaran juga kalau betul daripada hati dia. Betul para ulama disebutkan, bila seorang syekh ni dia sedang sakit, bila sakit dia kata, wahai anak muridku semua, jomlah kita berazam untuk nak pergi haji tahun ni. Kata anak murid, tuan syekh, macam mana keadaan kamu nak pergi haji? Tak sihat. Kata tuan syekh sebut, kalau sekiranya Allah Ta'ala sihatkan kembali aku dan aku dapat pergi, aku dapat 2 pahala. Satu pahala yang aku azam tadi, satu pahala yang aku dah buat. Jadi tuan-tuan, ni perbanyakkan niat. Nak buat apa? Niat nak buat korban, tiba-tiba tak diuji, tak boleh nak buat, dapat pahala dah. Ni orang nak pergi haji musim ni, nak pergi haji musim ni, kita niat, ya Allah kalau aku dijemput tahun ni aku nak pergi. Kena niat. Sebab dah sampai panggilan waktu ni. Walaupun macam saya tadi baru cek dekat tabung haji, cek baliklah, umur saya bila 163 tahun baru dapat nama naik. Itu hukum zahir, tapi usaha kita kena ada, mana nak tahu panggilan Allah akan jemput, Jadi apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang penting ada usaha kita. Niat, ya Allah kalau aku nak ada kemampuan, aku nak buat korban tahun ni, walaupun tak masuk lagi ni, nanti masuk dapat pahala dapat double. Baik. Sekarang kita tengok pada muka surat seterusnya tentang perbahasan niat. Niat ni sampai 1/3 dalam mazhab kita lah, besarnya niat.
kita tengok tuan-tuan, niat itu tempatnya di hati. Kan? Kalau sekiranya sehari nak sembahyang zuhur, sembahyang apa-apalah, gaya nak sembahyang zuhur, dia terlintas, apa mulut tersebut saja aku sembahyang asar, hati sebut zuhur. Kira yang mana? Kira yang hati. Tapi boleh jadi tak? Mulut sebut zuhur tapi hati asar. Susah sikitlah. Sebab tu para ulama sebut dalam mazhab kita, sunat kita melafazkan usalli fadhli, supaya dia membantu hati kita yang lemah. Ada orang kata Nabi tak buat pun. Usalli Nabi tak buat, kenapa kita buat? Cik, banyak benda Nabi tak buat lah. Kamu pegang handset, kamu pegang semua ni, Nabi tak buat pun. Obat ni marah sungguh. Ada banyak benda Nabi tak buat, kita buat, tapi tak sampai jadi haram. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dikiranya di hati. Sebab tu melafazkan niat ialah untuk membantu hati kita yang lemah. Yang pertama, kita tuan-tuan memadai niat saja. Dalam bahasa Arab dipanggil sebut usolli je. Iaitu sembahyang apa ni? Sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni apa? Sembahyang dia tidak ada kaitan dengan apa-apa sebab. Dah sembahyang duha 8 rakaat, habis 8 rakaat semua dia sembahyang lagi. Orang tanya sembahyang apa ni? Saja sembahyang nak dekatkan diri kepada Allah Taala, tak ada kerja. Sembahyang je lah. Pencen dah saya ni, sembahyang je lah. Tu dia. Ni kuat sembahyang ni, masya-Allah. Tu sembahyang mutlak, tak ada terikat dengan apa. Niat nak taqarrub je, nak dekatkan diri kepada Allah. Ataupun sembahyang sunat tahiyatul masjid, ataupun sembahyang sunat wudu. Lintas je, saja aku nak sembahyang, cukup. Yang kita nak buat hari ni, contoh masuk masjid, usalli sunnata tahiyatul masjid, raka'ataini ada lillahi ta'ala. Berapa pahala tu? Yang wajib usalli je, lintas je. Kita sebut sunnata tahiyatul masjid, 1 pahala. Sebut 2 rakaat, 2 pahala. Adaan 3 pahala. Lillahi ta'ala 4 pahala. Bab niat saja banyak pahala. Itu untuk sembahyang apa, sembahyang sunat mutlak, tahiyatul masjid dan sebagainya. Kemudian datang pula bahagian yang kedua, sembahyang sunat yang ada waktu. Contohnya sembahyang duha. Contohnya sembahyang hari raya Idul Adha, Idul Fitri. Mesti ada 2 lintasan. Yang pertama usolli. Yang kedua kita kena sebut sembahyang apa. Jadi macam mana contohnya? Usolli sunnata Idul Adha. Usolli sunnatud duha. Mesti sebut sembahyang apa. Yang lain hukumnya sunat. Ni yang wajib saja. Adapun untuk sembahyang fardu, adapun untuk sembahyang fardu mesti 3. Khassa, ta'arud, ta'yin. Nak sembahyang zuhur sekejap lagi, usalli fardu zuhri, cukup, wajib. Kita duk niat apa tu? 4 rakaatin, hukumnya sunat. Kita sebut adaan, semua tu sunat. Lillahi ta'ala, hukumnya sunat. Tapi pun begitu, imam dan juga makmum, sebutlah imam makmum untuk nak jadi berjemaah, supaya dapat pahala. Saya ni tuan-tuan, tajuk ni ada satu surah tu, apa, saya tanya, ini jelas ke insya-Allah yang tadi tuan-tuan? Saya pun tanya macam tu lah. Jelas ke? Semua anggap jelas. Kan? Apa, habis balik kuliah sampai orang dapat mesej, Ustaz, yang Ustaz terang tadi macam susah lah, nak kena usul di fardhu zuhri. Jadi dia hantar pula video banyak sungguh. Saya kata banyak sangat video ni, saya nak tengok video mana ni. Tak apa, Ustaz tengok bawah ni. Dalam video tu dia kata apa? Tuan-tuan cuba tengok orang-orang yang mengajar dalam fiqh mazhab Syafi'i ini, duk usolli apa? Sembahyang je lah. Kalau orang tu susah niat, nak takbir, Allah. Saya kata, tu Haji, adakah Ustaz ajar suruh buat teruk yang tu? Tak, kami tak ajar macam tu pun. Yang pergi buat teruk, jadi masyarakat nampak teruk, dia lintas jadi hati. Maka sebab tu, walaupun ada yang sukar nak masukkan niat dalam hati ni, maka dibenarkan untuk apa ni? Untuk panjangkan sikit niat dia, takbir tu. Jangan lebih daripada 14 harakat ataupun 7 alif. 1 alif sama dengan 2 harakat. Jadi 7 + 2 14. Allahu Akbar. 14 paling panjang. Kalau lebih, sah lagi sembahyang dia. Yang lebih afdal masa takbiratul ihram ni apa? Kalau boleh disegerakan, Allahu Akbar. Masa
Guru kami sebut macam tu, Syekh kata apa? Aku tahu. Kamu ni jenis suka takbir panjang. Allah, puasa kita pun. Tak apa, Syekh kata, pelan-pelan. Nanti balik latih sampai dapat takbir itu cepat. Kenapa nak bagi cepat, afdal yang cepat? Sebab ketika mana, kalaulah kita was-was ketika nak takbir ni, Allah, 3 ke 4. Was-was ketika nak takbiratul ihram, nak semayang, maka semayang kita tidak sah. Maka kenapa alasan bagi cepat? Supaya tidak ada ruang syaitan nak bermain-main dengan kita. Kepak pala dia siap. Jangan bagi ada ruang langsung. Untuk takbir intiqalat yang lain, nak turun ke rukuk, sesuaikan dengan perbuatan Allahu Akbar. Nak turun ke sujud, bagi panjang sikit, Allahu Akbar, seiring dengan perbuatan. Jangan pula nak turun sujud, Allahu Akbar, setengah lagi sunyi, tak ada zikir. Rugi pula. Ataupun masa nak turun rukuk panjang sangat pula, Allahu Akbar, padahal rukuknya. Makmum belakang ni Khalid, oi panjang ni, sujud lah. Tak kenal juga. Jadi seiringkan dengan perbuatan kita. Ada soalan ke? Laju ke saya cakap? Lambat sangat ke? Nak berkena buh gear lagi? Okey. Boleh hang tuan insya-Allah. Yang tadi insya-Allah sesana tentang masalah takbir. Jadi tuan-tuan puan semua, kita nak sebut sekali lah. Tadi pun saya dah sebut satu tempat. Nak sembahyang fardu ni, takbiratul ihram mesti dilakukan dalam keadaan berdiri. Tak boleh satu huruf pun dilakukan tidak dalam keadaan berdiri. Contohnya apa? Bagi siapa yang nak sembahyang berjemaah ni, dia terlewat. Bila terlewat, imam pun nak rukuk dah. Dia pun baru nak masuk sembahyang. Dia buat macam mana? Takbiratul ihram package sekali dengan takbir untuk rukuk. Allahu Akbar, sambil kepala ditunduk. Maka sembahyang fardu tersebut tak dikira, dikira sembahyang sunat saja. Falau waqa'a harfan min ghairil qiyami lam tan'aqidu farda wa tan'aqidu nafla li jahili duna alimihi, li jahili at-taharrumi duna alimihi. Kalau sekiranya satu huruf saja berlaku, bukan dalam keadaan berdiri, kan tadi turun kan, kepala dia tunduk sikit, maka sembahyang fardu tersebut tak dikira, dia hanya jadi sembahyang sunat. Kerana apa? Kejahilan dia dalam bab syarat kejahilan dia dalam memenuhi syarat sah takbiratul ihram. Kadang-kadang syarat sah takbiratul ihram pun tunggang langgang lagi. Tu pun nak react. Nak komen para alim ulama. Tak mau. Tak apa. Hidayah Allah Taala tu mahal. Jadi disebutkan, disunatkan menyebut bilangan rakaat ataupun sebut lillahi taala. Wajib berniat yang beringat dengan takbir. Selagi belum habis takbir, habiskan niat itu tersebut. Itu panggil kalau boleh takbiratul ihram mula sembahyang jangan lama dengan panjang, afdalnya. Takbir intiqalat waktu yang lain, afdalnya bagi panjang seiring dengan perbuatan, supaya sembahyang kita ni tidak sunyi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sunat, paling yang digalakkan para ulama sebut lillahi taala. Kalau kita nak sebut lillahi ta'ala usalli fardhu zuhri 4 rakaat ma'muman Allahu akbar, sebut lillahi ta'ala awal ke belakang ke tidak ada masalah. Dalam Quran kan contohnya dia Fatihah, iyyaka na'bud, kepada engkau ya Allah kami sembah, sebut Allah dulu. Kita tak sebut kami hanya menyembah Allah, Allah di belakang tak. Ini kata para ulama, betul-betul kita nak sembah Allah sebab kita mendahulukan Allah. Iya, kepada engkau ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepada engkau ya Allah kami minta tolong. Beza dengan ucapan kami minta tolong hanya kepada engkau, beza. Seperti mana kata ulama dalam nahwu, bila suami kata dalam banyak-banyak orang dekat dunia ni, yang paling abang sayang ayang seorang saja, maka ucapan ni boleh dikira nipu. Kenapa? Dalam bahasa Arab bila disebutkan nama depan tu tanda betul. Ayang seorang yang paling abang sayang dekat dunia. Itu betul. Jadi tengok ucapan suami nanti. Kalau suami sebut kan. Itu nak sebut apa tu? Ada beza mendahulukan nama Allah berbanding yang lain. Kesempurnaan niat, ketahui jenis solat yang didirikan, ketahui bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan dia melihat akan dikau, maka hendaklah engkau solat dengan penuh haibah dan tenang.
solat kita ni akan ada kualiti. Bermula dengan uduk lagi. Uduk ambil cincai, sembahyang pun jadi cincai. Kalau dah ambil uduk, kemudian buat persediaan sebelum solat, solat akan dilakukan dalam keadaan tenang. Akan ada kualiti dia. Kemudian engkau mengetahui bahawa Tuhanmu mengetahui sesuatu dalam hatimu, maka elakkanlah daripada memikirkan tentang dunia. Sebab itu disebut apa? Allah angkat tangan ni. Kenapa kita nak mengangkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Mengangkat wawasan akhirat. Akbar, turun tangan pula, tolak dunia sekejap. Kan? Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, yang benda-benda yang mengganggu kita ni. Kadang-kadang ada hak peribadi kena diutamakan berbanding hak Allah. Waktu solat masuk, tapi rasa tak tahan nak pergi tandas, pergi buat yang mana dulu? Semayang dulu kan, pergi tandas dulu. Hak peribadi, pergi tandas dulu. Tak tahan lah, lapar. Masuk lapar sampai dia terliur dah. Kalau dia semayang, teringat dalam semayang. Utama hak peribadi dulu, supaya dapat fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni hadis ni kalau orang suka kumpul bab makan, menang kat dia. Nabi kata makan dulu, tak boleh makan dalam keadaan lapar. Tu menang kat dia lah. Habis bab niat baru, insya-Allah. Ada soalan ke? Insya-Allah. Khairah. Tafaqahal qaum. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau minta izin kalau saya umum sikit. Ada sahabat saya ni, anak murid dia, anak dia nak pergi ke Syria. Kalau ada siapa yang nak bayar zakat ke ataupun ada berhajat ke sebagainya, boleh maklumlah kepada saya lah, untuk kita nak bantu dan sambungkan pengajian di Syria, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri, minta maaf banyak-banyak salah silap daripada saya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa kesilapan kita. Allah berikan kita taufik, Allah redha kepada kita, Allah berkati kerja kita. Sebagai orang yang bekerja menerima gaji, mudah-mudahan rezeki gaji yang kita terima itu berkat, kerana dimakan oleh anak cucu. Ya Allah, Engkau peliharalah kami, ya Allah, daripada fitnah. Ya Allah, Kau jadikan, ya Allah, harta benda kami, ya Allah, perbuatan kami, ya Allah, percakapan kami, ya Allah, semuanya mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah, dan juga mengingatkan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim.